Ya, Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Walimul dan juga Mahira. Selamat pagi. Selamat pagi Selamat pagi kembali. Sihat pagi ni Majdi? Alhamdulillah saya dalam keadaan sihat walafiat dan saya harap Wali dan juga Mahira dalam keadaan yang baik-baik ya pada hari ini. Alhamdulillah. Kita berdua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Begitu juga petugas-petugas yang lainnya, rakan-rakan seperjuangan kita. Alhamdulillah. Jadi Majdi, daerah Tutong pagi ini hujan, cerah. Pada pagi ini keadaan cuaca di daerah Tutong alhamdulillah dalam keadaan yang cerah. Alhamdulillah Ya, ya. betul. Dengan keadaan cuaca aktif kebelakangan inilah kan di negara kita ni Brunei Darussalam, di daerah Tutong adakah juga turut terjejas dengan turunan hujan yang lebat dan berpanjangan ini? Memang tidak dinafikan di daerah Tutong juga turut terjejas ya dengan turunan hujan yang lebat sejak kebelakangan ini dan di kawasan rendah di kawasan pedalaman khususnya ada juga berlakunya banjir yang mana keadaan air naik ya. Semalam saja pada pagi saya ada melihat cerita ataupun story lah daripada pemangku kota kampung Merimbun yang mana di Jalan Bangkuru telah pun dinaiki air dan itu adalah pada semalam pagi dan mudah-mudahan kita harapkan di kawasan pedalaman khususnya di kawasan rendah pada hari ini dalam keadaan yang baik ya, yang mana kita harapkan juga paras air akan menurun jadi dapatlah penduduk kampung di kawasan pedalaman melakukan aktiviti seperti biasa. Ya, Selalunya Alhamdulillah. nasihat-nasihat yang disampaikan apa sahaja tu Majdi? Maafkan saya sekali lagi. Ya, nasihat-nasihat yang biasanya disampaikan kepada penduduk-penduduk yang terjejas ini. Kebiasaannya kalau bagi mereka ya penduduk kampung yang terjejas dengan banjir, yang paling penting adalah mereka kalau memerlukan bantuan mereka perlu menyalurkan ke saluran yang tepat ya, terutama kepada menyampaikan kepada pemangku ketua kampung mereka, kerana kita tidak mahu perkara-perkara yang tidak diingini ya, seperti memviralkan perkara-perkara yang tidak betul. Jadi apa yang kita harapkan sebenarnya adalah penduduk kampung ini menyalurkan ataupun memohon bantuan daripada pemangku ketua kampung dahulu, jadi pemangku ketua kampung dapat membantu mereka dengan menyalurkan ke saluran yang lebih tepat seperti jabatan daerah dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Ya. Maksudnya mereka ini tidak diketepikan, maka dipedulilah ya dengan akibatnya banjir yang berlaku di kawasan berkenaan ya. Baik, Majdi, kita serahkan sekarang untuk mengongsikan bahan dari daerah Tutong ni. Kalau tadi Blade ada bahulu, daerah Tutong menyediakan bahan apa untuk pagi ini? Kita serahkan kepada Majdi. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk penonton. Pada pagi ini kita bersua untuk berkongsi info semasa yang ada dimuatkan pada edisi hari ini dan juga ingin saya kongsikan ya pada pagi ini seperti yang dinyatakan keadaan cuaca dalam keadaan baik. Jadi kita harapkan apa jua aktiviti yang Audio ingin lakukan pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan apa jua yang Audio ingin lakukan mulakanlah dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim dan juga mindset yang positif agar Audio dapat melalui hari-hari Audio pada hari ini dengan ceria juga. Baik Audio, untuk memulakan pertemuan kita pada pagi ini, apa kata kita saksikan bahan sisipan yang kami sediakan untuk tontonan Audio pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, di negara kita ini berapa banyak tempat yang menarik, unik dan berpotensi untuk dijadikan sebagai destinasi pelancongan yang sudah pun Audio kunjungi. Saya percaya pasti banyak yang sudah pun dikenal pasti ya, yang dikenali. Tetapi adakah semuanya Audio pernah kunjungi? Menerusi Rampai Pagi dari daerah Tutong, kali ini Audio saya akan kongsikan satu lagi lokasi yang terdapat di daerah Tutong ini yang sangat unik dan berpotensi untuk dijadikan destinasi pelancongan. Tempat yang ingin dituju kali ini ialah homestay Alai Gayoh Anak Pulau yang terletak di Kampung Bukit Udal Tutong. Ada papan tanda disediakan di jalan untuk menuju ke lokasi, iaitu di simpang Jalan Bukit Kukup.
Keadaan jalan tidak rata membuatkan kami memandu kenderaan dengan perlahan. Tetapi inilah peluang kami melihat suasana persekitaran yang penuh dengan kehijauan dan beberapa kebun dan pulau buah para penduduk setempat kerana laluan ini adalah kawasan bukit. Alhamdulillah Auda, saya sudah pun tiba di homestay Alai Gayuh Anak Pulau. Ya, dapat kita lihat keunikan reka bentuk rumah ini dan pastinya ada lagi banyak perkara yang ingin kita ketahui apa yang ada di dalam rumah ini ya. Jadi teruskan bersama kami menyaksikan sekitar suasana homestay Alai Gayuh Anak Pulau. Alai Gayuh Anak Pulau yang juga dipanggil dengan singkatan HAGAP iaitu Homestay Alai Gayuh Anak Pulau. Rumah ini menyimpan sejarah pembinaan rumah dan peralatan tradisi puak dusun. Alai Gayuh adalah nama dalam bahasa dusun. Dalam bahasa Melayu ialah rumah besar. Rumah ini dibina di atas luagan yang dipanggil Logon Yajung dan terdapat sebuah perigi di sebelah kanan berdekatan dengan Alai Gayuh ini. Reka bentuk rumah ini memang kelihatan tradisionalnya dan unik. Kita sering mendengar dan menyaksikan mengenai keunikan reka bentuk rumah masyarakat tradisional di luar negara yang dijadikan sebagai tarikan untuk memperkenalkan budaya, kehidupan serta sejarah masyarakat tersebut. Sebenarnya di sini juga Auda boleh menyaksikan sendiri replika sebuah rumah tradisional masyarakat Sangjati Dusun yang dinamakan Alai Gayuh Anak Pulau. Dalam kehidupan masyarakat dusun ketika dahulu, ada beberapa adat dan peraturan yang ditetapkan pada setiap ruang apabila kedatangan tetamu dalam sesuatu acara dan kegunaan kegiatan harian pada setiap ruang di dalam rumah. Replika rumah puak dusun ini ada menunjukkan nama-nama setiap ruang. Ruangan ini ada 7 konsep atau 7 bahagian. Pertama kita lihat itu ada di luar lah, itu namanya pantaran. Kemudian kita masuk ke dalamnya. Ini nama sudah ada. Apa ini serambi? Maksudnya apa tu? Dulu ialah perayaannya ada adat penakon. Penakon ini macam kami jemput orang Sabah, 14 etnik terdiri daripada orang yang kenamaan. Apabila ada Alai Gayuh ni, dia macam bapa saudara itu mampu untuk 100 orang masuk dalam. Ya, jadi kalau salapiran ni apa ni? Salapiran ni ialah kaum perempuan saya tu. Maksudnya apa tu? Seolah-olah macam tempat dapur. Ya, betul. Salapir tu maksudnya dapur. Ya, bagus kita jalan tu. Pengertian bahasa saya kami ialah selapir. Jadi peranan di sana kita lihat tambak ada, di atas ada di bawah. Di bawah. Ya, dan sirang lagi. Sirang, ini yang tertinggi yang dalam rumah. Aku bilang tadi kalau adat penakon, siapa ketua rombongan? Tadi pada orang pembesar dalam kampung-kampung. Bila duduk itu, dia duduk terus di sini, didudukkan ketua rombongan itu di atas tawak. Jadi itulah menjadi antara adat untuk menyambut tetamu dalam upacara yang khas dilakukan. Iya, atau tempat tertinggi ya. Di sana juga ada puan. Di sana tu tempat memasak kali tu. Iya, tempat masak. Alai Gayuh dibina sendiri oleh Awang Benson bin Tunggong di sekitar tahun 2009. Hasil dari pengalaman ayah beliau yang pernah tinggal di Alai Gayuh di atas air pada tahun 1902. Awang Benson merupakan mantan seorang guru yang mempunyai sifat kecintaan dan kepakaran serta pengalaman dalam warisan kebudayaan etnik dusun Brunei. Kerana itulah, beliau berusaha membina rumah ini agar budaya dan tradisi puak dusun dapat diketahui oleh generasi baru. Keadaan tangga untuk menuju ke ruang angkap memang tinggi. Menurut cerita, angkap ini adalah tempat anak-anak gadis bersembunyi apabila tetamu datang. 2 biji gong adalah denda bagi lelaki yang melanggar peraturan memasuki ke ruang ini.
Dahulu kala, air di luagan inilah yang ditimba digunakan untuk keperluan seperti cucian. Sampiran ini adalah ruang di belakang rumah, sesuai untuk santai sebagai ruang tambahan untuk tetamu. Kalau kita lihat di belakang saya ini, inilah namanya anak pulau. Karena ia dikelilingi di sekelilingnya itu air saja. Nah, lagi di tempat airan ini digelarkan Logon Yajung. Logon Yajung ini orang dulu-dulu pernah sampai di sini waktu menyelamatkan diri yang dinamakan misalnya Kobet, kalau dulu Ponasi. Nah, di sini tempat mereka melarikan diri diam sehingga redah penyakit itu, baru mereka balik ke kampung masing-masing lah. Jadi nampaknya kami pilihlah tempat ini sepenuh nama Siajong atau buatlah rumah di atas air ini. Banyak kemudahannya. Air terutama orang mandikan, pakai mencuci dan sebagainya itu memang ada keperluan air ini. Homestay Alai Gayoh Anak Pulau merupakan sebuah tarikan pelancongan berasaskan komuniti di Kampung Bukit Udal, yang mana aktiviti-aktiviti yang dikendalikan di Alai Gayoh Anak Pulau merupakan sokongan kepada projek Satu Kampung Satu Produk yang bermatlamat untuk menjadikan kampung dan masyarakatnya lebih kreatif serta inovasi. Sebenarnya tempat ini telah dikenali sejak tahun 2006 ya, mula beroperasi ya. Kami telah menyediakan paket-paket seperti trekking, jungle trekking ya. Kemudian tinggal di rumah ini yang berbentuk inap desa. Dan selain daripada itu memang kami adakan macam persembahan kebudayaan masyarakat dusun. Dan juga diadakan pameran-pameran mengenai dengan kerajinan tangan ya, kerap tangan ya, masyarakat dusun seperti yang dipamerkan di sekitar rumah ini ya. Ia setelah tarapkan sebagai mini museum dengan bantuan, alhamdulillah, dengan bantuan Jabatan Museum telah tarapkan rumah Alai Gayoh ini sebagai mini museum di kawasan daerah Tutong ya. Dan juga termasuk dalam schedule ini peringkat UBD juga mengadakan research Brunei Studies ya, tiap tahun datang kemari ya. Orang putih ini, this is the one and only ya, in Brunei yang ada rumah Gayoh Pak. Tempat lain tidak ada nih, datangnya tinggalnya. Itu merupakan satu sumber yang baik untuk kita nih merujuk balik apa usulnya kehidupan orang-orang etnik dusun tahun 50-an dulu ya, untuk membooking atau menempah ya. Selanjutnya kalau di tempat ini terpaksa kita nih booking seminggu atau menempah seminggu sebelum itu ya. Dan hubungi saya pada hamba sendiri, penambah saya sendiri melalui telefon 86-404-37 ya. So, first come first serve ni orang. So sebab grup-grup ini banyak Pak. So terpaksa di booking dulu dan persediaannya terpaksa dibuat lebih awal. Itulah Auda yang dapat kita ni sama-sama saksikan ya, apa yang terdapat di Homestay Alai Gayoh Anak Pulau. Jadi memang banyak yang perlu kita ni pelajari dan ketahui, terutama sekali dalam kebudayaan Sang Jati Dusun ya. Bagi Auda yang ingin datang kemari, bolehlah berhubung dulu dengan ahli jurukuasa pemilik Homestay Alai Gayoh Anak Pulau ini. Sekian saja yang dapat kami bawakan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Demikianlah Auda bahan visual yang kita dapat saksikan bersama tinjauan bersama rakan kita Anis Sofinah Mustafa ke sebuah lokasi yang menarik di daerah Tutong ini, iaitu di Hagap Homestay Alai Gayoh Anak Pulau yang terletak di Jalan Kecil Bukit Kukup, Kampung Bukit Udal. Dan memang tidak dinafikan Hagap Homestay Alai Gayoh Anak Pulau ini memang merupakan sebuah tempat yang unik lah bagi saya, dan saya pernah juga mengunjunginya ke sana ya sebelum ini. Dan ia memang banyak menempatkan warisan etnik dusun. Di sana kita dapat mempelajari
pelbagai perkara-perkara tradisional khususnya bagi etnik puak dusun. Dan mudah-mudahan dengan bahan tersebut dapatlah Auda memahami serba sedikit mengenai dengan puak dusun ini, mengenai dengan rumah puak dusun pada zaman dahulunya, dan apa jua info yang telah disampaikan oleh rakan kita Ernie Sofian Mustafa melalui bahan rakaman sebentar tadi. Auda, sebelum kita berpisah, satu informasi yang saya kongsikan di sini kepada Auda yang ingin menyumbangkan pakaian, sama ada yang baru ataupun terpakai, Auda bolehlah menghantarnya ke Bangunan Suka di nombor 18 Simpang 172 Jalan Sungai Basong, daerah Tutong, dan Auda boleh menghantarnya pada waktu bekerja, iaitu dari jam 9 pagi sehingga 2 petang. Dan jika Auda ingin menyumbangkan pakaian tersebut di luar waktu pejabat, Auda bolehlah hubungi pihak urus setia, iaitu di talian 883-4343 atau 865-4208 atau 886-5925. Dan program ini adalah program sumbang dan bantu di bawah projek Tutong Care, dan Auda boleh menghantarnya sehingga 30 November 2021. Dari itu saja dapat dikongsikan menerusi pertemuan kita pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada rakan setugas Walimul dan juga Mahirah. Silakan.